adakah persoalan yang berligar-ligar di minda setiap rakyat Malaysia ini akan diselesaikan hari ini, dan apakah indikasi orang kata percaturan setiap parti ini akan menunjukkan bahawa kita bakal mendapat kerajaan pusat yang stabil atau tidak selepas ini? Baik, kita akan bincangkan lebih mendalam berkenaan dengan berkenaan isu gabungan parti dan juga siapakah calon Perdana Menteri ke-10 untuk negara kita Malaysia. Oleh itu kita nak bersama dengan tetamu kita pada pagi ini. Ini pun menjadi rebutan ni. Kan, tengah-tengah hangat ni. Kita kenalkan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu A. Aziz, pakar perlembagaan. Terima kasih Datuk bersama kami. Terima kasih. Cukup tidur ya? Alhamdulillah. Tiada keresahan ya? Semalam dan hari ini. Rasa semua kita resah. Resah kan? Dan juga kita bersama dengan Encik Mujibu Abdul Muiz yang telah pun bersama kita sejak hari pertama ya, hari pengundian sehinggalah ke hari ini. Assalamualaikum Encik Mujibu. Waalaikumsalam Sofia, waalaikumsalam Fareha, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih meluangkan masa. Memang hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan. Penentuan inilah yang bakal merangka apakah perjalanan kita seterusnya sebagai rakyat Malaysia. Mungkin kita nak mulakan dulu dengan pandangan secara asasnya, secara generalnya, dengan dikatakan kemelut politik, pergerakan antara kenyataan yang dikeluarkan oleh setiap parti. Prof sendiri, apakah yang boleh dikongsikan berdasarkan pemerhatian Prof sendiri? Terima kasih, Fia. Kita lihat perkembangan politik tanah air ini, mungkinlah saya nak pergi jauh ke belakang, sejak tahun 2008. Sebab apa? Masa itu juga sekali pertama Barisan Nasional pada ketika itu hilang 2/3 majoriti. Dan kemudian berubah semakin baik dan semakin menurun performance Barisan Nasional semasa pilihan raya umum. Jadi yang dikaitkan dengan sini ialah pertukaran kerajaan dan sebagainya itu telah memberi kesan apa yang kita berlaku pada hari ini. Dan kita dapati peristiwa 2020, Februari 2020 dan peristiwa Ogos 2021 ini juga memberikan satu pendidikan kepada kita lah untuk melihat situasi hari ini. Dan hari ini adalah perkara yang hari ini maksudnya pilihan raya kali inilah pertama kali kita menghadapi suasana yang dikatakan sebagai parlimen tergantung, dan kita sekarang membicara tentang formula-formula bagaimana kita membentuk kerajaan. Dan bila kita berjaya membentuk kerajaan, kita akan bersedia untuk melihat apa lagi selepas ini. Betul? Baik. Saya nak tanya satu soalan lagi. Ini berkenaan, saya pasti seluruh rakyat Malaysia keresahan itu sebab di atas tanggungjawab rasa kita dah keluar mengundi, kita dah melaksanakan tanggungjawab kami sebagai rakyat Malaysia. Tapi sekarang ini perbalahan, perkelahian antara parti utama yang mendapat kursi yang tinggi kan, dan masing-masing mengakui bahawa si dia mempunyai kursi yang majoritinya, dan dia pun yakin bahawa masing-masing yakin. Tetapi masih tidak ada jawapannya. Saya nak tanya Saudara Mujibu berkenaan dengan isu ini. Bagaimana? Ada yang kata tolak dakwaan bahawa bila ahli parlimen BN yang mempunyai telah pun membuat akuan bahawa begini-begini kan. Tapi tidak sah di dalam perlembagaan mereka. Jadi bagaimana melihat isu ini? Masing-masing yakin tapi itulah dia. Masih lagi tergantung. Ya, ini barangkali adalah lumrah biasa, memandangkan inilah kali pertama kita mengalami keadaan di mana parlimen tergantung, dan kita perlu memenuhi prasyarat utama yang sebelum ini mampu dipenuhi, walaupun kita telah pernah menukar kerajaan pada 2018. Kita capai angka tu 112, tapi kali ini bila dah tak capai, maka keperluan untuk memenuhi angka itu hanya boleh melalui perundingan dan juga pakatan serta gabungan parti-parti politik, di mana gabungan ini dia sebenarnya tidak ada masalah kalau parti-parti yang terlibat dalam perundingan itu mampu untuk mencapai kesepakatan. Problem terbesar dia adalah setiap parti dia ada caveat yang mengukarkan mereka kerjasama. Sebagai contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku pada ketika ini, kabar angin yang kuat mengatakan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan bergabung membentuk kerajaan. Caveat terbesar dia adalah DAP. Tapi kita juga melihat bagaimana sokongan
Pakatan Harapan telah membolehkan kerajaan dibentuk di Perak semalam. Maka apakah Pakatan di Perak ini telah memberikan kita semacam gambaran bahawa mungkin perkara yang sama akan berlaku di tingkat persekutuan. Kerana jelas di akhir walaupun sudah 3 hari rakyat bersuara dan keputusan itu menunjukkan bahawa tidak ada parti yang mencapai angka 112 walaupun Pakatan Harapan muncul sebagai parti yang memenangi kerusi terbanyak di mana kepada kemenangan itu tak besar sebenarnya dalam 9 kerusi berbanding Perikatan Nasional. Jadi kemampuan kepada mana-mana parti untuk membentuk kerajaan secara bersendirian itu tak timbul. Jadi kena bergabunglah. Kalau tak bergabung memang tak bolehlah kerana itulah di dalam perlembagaannya. Jadi kalau masih lagi parti-parti ini menetapkan kabinet, mungkin kita akan minta tangguh lagi hari ini baru boleh untuk kerajaan itu. Tangguh lagi, jangan tangguh lagi lah. Jangan ditangguh lagi. Ni. Tapi Encik Mujibur sebutkan tadi, caveat itulah yang menjadi saya rasa asas permasalahan pada ketika ini, kerana itu juga yang menjadi titik penilaian rakyat terhadap kerajaan dibentuk. Sama ada kerajaan minoriti itu mampu untuk menampung support yang diperlukan oleh kerajaan persekutuan. Baik, Prof sendiri melihat situasi ini daripada sudut perlembagaan negara. Kalau kita melihat situasi BN, pada ketika ini kita tahu agak berpecah belah, ada 2 pegangan atau pendirian yang cukup berbeza. Adakah ini boleh orang kata memberikan satu impak satu hari nanti, mungkin usul undi tidak percaya atau sebagainya jika kemelut ini berterusan, Prof? Dari keputusan pilihan raya itu sendiri, dia agak orang kata tidak, macam Cik Mujibur sebut tadilah, dia tidak memberikan satu jaminan yang kerajaan itu akan stabil. Suka saya kongsi di sini, kita ada 2 pilihan utama. Pertama, membentuk kerajaan gabungan atau membentuk kerajaan minoriti. Dan kerajaan gabungan ini itulah penggabungan antara parti-parti politik itu seperti yang berlaku di Perak. Maksudnya Jemaah Menteri juga akan terdiri daripada parti-parti yang membentuk gabungan. Tapi kalau kita membentuk kerajaan minoriti, ianya menunjukkan kerajaan minoriti itu mungkin jemaah-jemaah menteri itu lebih ramai daripada mereka yang datangnya daripada minoriti kerajaan itu. Jadi di sini minoriti ini bermakna tak ada majoriti lah, parti-parti tersebut tak ada majoriti. Contoh sekarang PH membentuk kerajaan minoriti, tetapi dia akan mendapat sokongan, confidence, kepercayaan ahli dewan secara majoritinya semasa dia dilantik. Wakil dari PH itu dilantik sebagai Perdana Menteri. Tetapi jemaah menteri itu kebanyakannya mungkin dari satu parti tersebut. Cuma ini agak fragile lah sebab macam Sofia sebut tadi, dia akan tertakluk kepada kepercayaan, undi tidak percaya dan sebagainya. Jadi kita sama ada untuk membentuk kerajaan gabungan atau kerajaan minoriti, itu tidak ada salahnya dari segi undang-undang. Undang-undang cuma menyatakan bahawa kepercayaan majoriti. Itu saja. Majoriti itu siapa? Ahli dewan. Kepercayaan ahli dewan. Jadi kalaupun ada perkara-perkara berkaitan dengan parti ahli-ahli dewan itu, dalam konteks ini kepercayaan itu diberikan kepada ahli dewan itu untuk menetapkan kepada kepercayaan siapa. Jadi di sini perlukan satu perubahan dalam amalan berpolitik itu, parti politik itu, supaya parti politik itu memberi kebebasan kepada setiap ahli dewan untuk memberikan kepercayaan mereka. Tapi ini sukar berlakulah dari segi amalan politiknya, kerana biasanya parti politik itu akan mengawal apakah pilihan yang boleh dibuat oleh ahli parlimen daripada parti-parti tersebut. Seperti yang berlaku sekarang. Jadi kita memerlukan satu perubahan dalam demokrasi kita inilah, terutamanya perubahan dalam sistem berpolitik itu. Mungkin orang sains politik lebih berwibawa untuk menjelaskan lagi kepada rakyat. Dalam konteks undang-undang perlembagaan, dia tidak menyebut tentang kerusi.
kerusi tu. Kalau awak banyak kerusi pun, parti tu banyak kerusi pun, dia mungkin boleh memberi kepercayaan kepada seorang lain yang bukan dari parti. Dia berbeza. Kadang orang silap faham kerusi terbanyak ada majoriti. Terbanyak dalam kena kan ada majoriti confident. Itu tidak semestinya berlaku begitu. Sebab tu peruntukan perlembagaan menggunakan istilah kepercayaan majoriti, bukan kerusi majoriti. Ramai orang faham kat luar sana, orang kata kerusi sama dengan kepercayaan. Tidak. Seseorang itu mungkin boleh kekal dalam partinya tetapi memberi sokongan kepada seorang lain, terumpama dalam kerajaan minoriti tadi. Jadi ini yang kita harus lihat, peruntukan undang-undang dan amalan politik. Dia mungkin berbeza tapi amalan politik itu mungkin berperlembagaan. Tidak mengapa cuma kedinamikan itu cuba dicipta oleh undang-undang kita supaya sistem sistem parti politik itu boleh menjadi dinamik dan pada masa yang sama terikat dengan legitimasi undang-undang. Baik. Prof sebutkan kedinamikan itu kan. Adakah kedinamikan itu boleh dilihat apabila satu parti itu mempunyai dua pegangan berbeza dan apakah implikasinya untuk jangka masa panjang? Mungkin boleh kita tanyakan pendapat daripada saudara Mujibu juga berkenaan dengan ini. Ya, kalau diperhatikan, kita sekarang hanya berhadapan dengan dilema untuk menubuhkan kerajaan. Ya, kerana kita lihat dari sudut real politiknya hanya untuk mencari siapa yang mendapat majoriti 112 itu untuk menjadi Perdana Menteri ataupun membolehkan adanya kerajaan ditubuhkan. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana pakatan itu kalau boleh menjadi kerajaan, mengekalkan keutuhan itu, dan sudah tentulah seperti mana yang kita bincangkan selama beberapa hari ini idea tentang kerajaan yang kuat dan stabil itu boleh dipertahankan. Kerana saya rasa dalam hal ini penentuan untuk mencari 112 itu bukan saja perlu diputuskan oleh parti-parti politik dalam usaha mereka untuk membentuk gabungan bagi membolehkan majoriti diperoleh, tapi juga dia perlu ada keupayaan moral bagi memastikan apa yang telah disuarakan di kotak undi Sabtu lalu itu benar-benar direfleksikan. Apakah kehendak rakyat ketika memilih? Jelas ketika rakyat memilih itu mereka mempersaksikan bahawa ini adalah suara majoriti orang Melayu yang mahukan perubahan dengan membuang parti Melayu yang terbesar, di mana di sebalik naratif itu juga mereka menunjukkan rasa bahawa mereka tidak mahu politik lama, tidak mahu politik rasuah, mahu politik governance yang tabik urus yang baik. Ini semua adalah suara yang disuarakan pada ketika pilihan raya Sabtu lalu. Jadi saya rasa sudah tentulah bila kita bercakap tentang ini ada keperluan moral kepada parti politik untuk mencernakan perkara ini dalam pembentukan kabinet. Maka saya rasa kalau kita sekadar mahu bercerita tentang angka 112 dan permainan politik, ahli politik ini, kita mungkin akan mencapainya. Tetapi persoalan terpenting adalah bagaimana gabungan ini dalam aspek dia akan membentuk satu gabungan yang longgar. Walaupun kita faham politik Malaysia ini agak sukar untuk kita membentuk mana-mana gabungan tanpa ada satu grand coalition, yang mana grand coalition ini kestabilan dia adalah elite coalition, bagaimana oligarki politik itu mengatur mereka sama sendiri. Jadi apa yang kita persaksikan selepas kita menukar rejim tahun 2018, PH yang pada ketika itu memiliki majoriti yang solid untuk membentuk kerajaan dengan mudah pun akhirnya tumbang kerana ketidaksepakatan mereka sebagai sebuah pakatan dan runtuh pada Februari ataupun Mac 2020 itu. Dan kita lihat juga bagaimana kerajaan itu sendiri terpaksa juga tunduk kepada kehendak 15 mereka yang dikatakan kluster PWTC, kluster mahkamah itu, dan terpaksa lagi bertukar hala tuju dengan melantik nahkoda baru kepada kerajaan. Inilah juga menjadi isu ketika mana PRN 15 di mana rakyat melihat kebobrokan ini perlu diubah. Tapi malangnya suara rakyat yang terpecah itu menyaksikan sekali lagi kita tidak akan ada, bukan sekali lagi, buat pertama kali kita akan ada kerajaan yang begitu lemah, begitu minoriti kerana tidak ada majoriti. Maka
kalau rencam-rencam ini boleh disatukan dan dibentuk secara naratif, saya rasa solusi yang termudah ini mudah. Ya, PH dan PN bersatu hatilah, besar jiwalah, combine lah berdua, dan you akan bentuk satu kerajaan di mana ada 155 majoriti, lebih daripada 2/3. Baik. Ya, dan carilah mekanisme supaya you boleh bekerjasama, kerana inilah refleksi sebenar pada tarikh 19 November itu yang rakyat keluarkan ketika mereka bersuara di Kotak. Baik, kita dengar kat PH dan PN itu antara yang diperkatakan oleh Saudara Mujibu. Saya dapat rasa semangat beliau mungkin sudah berhari-hari berjuang pada landasan ini. Kita mengharapkan sebenarnya ada satu ramuan istimewa yang cukup besar menentukan kestabilan sebuah kerajaan, kerana kita akan berdepan dengan satu lagi cabaran besar pada tahun depan 2023, ekonomi itu, kemelesetan itu. Jadi bagaimana kita perlukan sebuah kerajaan yang sangat kukuh dan kuat. Kita akan berehat seketika, kembali nanti kita akan bincangkan lagi tentang gabungan parti dan juga siapakah calon Perdana Menteri ke-10. Hanya di Malaysia hari ini.